wallazina la yad'una ma'allahi ilahan akhar. Sifat yang keenam ini. Sifat yang keenam, dan juga mereka tidak menyembah sesuatu yang lain bersama Allah. Mana tidak melakukan syirik. Tak lakukan syirik dalam ibadat dia, dalam i'tiqad dia, dalam segala perbuatan dia tidak melakukan syirik. Sebab apa? Syirik ni paling besar sekali dosa. Dalam hadis yang diriwayat oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, qala sa'altu, aku tanya, dia tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada riwayat kata su'ila Rasulullah sallallahu ditanya. Sama ada Ibnu Mas'ud yang bertanya ataupun dia dengar orang tanya. Dua-dua itu tidak jadi masalah. Yang pentingnya dia telah meriwayatkan hadis ini kepada kita. Ayyuz dzambi 'indallahi akbar. Manakah dosa yang paling besar di sisi Allah Azza wa Jalla? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. Mu jadi bagi Allah Taala sekutu sedangkan Allah yang mencipta kamu. Qultu summa ayun. Selepas itu apa lagi? Qala an taqtula waladaka khasyata an yat'amamak. Membunuh anak kamu kerana takut dia makan, habiskan beras kamu. Dia tak makan beras masa tu, kan? Bunuh anak ni sebab takut dia duk makan hakmu, menyusahkan kamu, paksa kena pergi cari makanan banyak-banyak, kan? Tak cukup makanan. Dua. Qultu summa ayun. Apa lagi? Qal antuzaniya bihalilati jarika. Kamu berzina dengan isteri jiran kamu. Zina mana-mana pun dosa, tapi dengan isteri jiran ni lagi dahsyat. Lagi dahsyat. Kenapa? Sebab sepatutnya jiranlah yang melindungi jiran. Ini jiran yang menjadi pengkhianat kepada jiran. Itu dipanggil dosa dia lagi dahsyat. Nak banding dengan orang lain. Qala wa nazalat hadhihi al-ayatu, maka turun ayat ini tasdiqan liqauli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membenarkan apa yang telah disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terus ayat kita ni walladzina la yad'una ma'allahi ilan akhar sampai kepada wala yaznun. Hadis ini rawahu al-Bukhari wal lafzu lahu. Jadi dalam ni Allah Subhanahu wa taala sebut sifat ni, iaitu mereka tidak menyeru, tidak menyembah. Jadi seru di sini dengan makna doa, tidak meminta kepada selain dari Allah dalam doa mereka. Minta orang tolong angkat barang, tolong buat tu tidak jadi masalah. Kita kena faham cerita ni. Ada setengah orang ni bila kita kata jangan minta lain pada Allah, habis takkanlah nak makan nasi dengan orang yang Tuhan. Kita kata cerdik sikit kat bahasa tu, kan? Guna akal Allah Ta'ala beri pada kita. Kita bercakap dari sudut doa, dari sudut ibadah, dari sudut pergantungan hati, bukan sudut dari sudut nak makan nasi. Itu dia panggil bahasa. Baik, yang pertama sekali jangan syirik. Tidak melakukan syirik. Segala bentuk dialah, dari sudut ibadatnya, perbuatannya, dari sudut segala perkara syirik. Dan jauhi juga syirkul khafi. Syirik yang tersembunyi juga sangat berbahaya dalam ibadat kita. Baik, kita pergi pada sifat yang ketujuh. Sifat yang ketujuh, wala yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqq, dan tidak membunuh. Sifat yang kedua, dia guna tidak, sifat orang ni tidak membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah membunuhnya, illa bil haqq, kecuali dengan jalan yang hak yang dibenarkan oleh syarak. Oh, syarak kita ni, syariat Islam ni, adakah dia benar bunuh orang? Ada. Sebab kerana itu dia kata illa bil haqqi, kecuali dengan kebenaran daripada syarak. Apa dia tu? Para pelajar tengok. Dalam ayat, dalam ciri yang pertama, Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahawa mereka tidak melakukan syirik. Perbuatan syirik
perbuatan di antara ciri yang menyebabkan seorang itu boleh dibunuh. Yujibu qatlah, boleh dibunuh dengan syarat-syarat dia lah. Jangan ambil sepatah ni gak kira nak bunuh orang lah. Sebab tu kadang-kadang bila kita bincang tentang orang ni boleh dibunuh, dia kata dia ni pendakwah ni kerja nak bunuh orang ya, menghalalkan darah umat Islam. Kita kata baca perhabis, baca semua dia punya konten ayat perbincangan. Kalau tidak kita jadi pening lah, asyik nak tuduh orang kafir, mengkafirkan orang saja, sedangkan kita tak baca semua, kita tak dengar semua. Jadi ayat ini kata maknanya perbuatan syirik dia tu boleh menyebabkan dia dibunuh. Ayat sifat yang kedua, Allah SWT kata kalau kamu tak boleh dibunuh, kamu juga jangan membunuh. Ini bahasa. Kalau kamu tidak boleh dibunuh, kamu juga jangan membunuh. Jangan membunuh, la yaqtuluna, jangan bunuh orang dengan sengaja kecuali orang yang dibenarkan. Siapakah orang yang dibenar itu? Tengok hadis. An Ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah bersabda, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah. Nabi kata, aku diperintahkan supaya memerangi manusia yang kafir, yang menentang Islam itu, sehingga mereka mengucap la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Satu, wa yuqimus salah, mereka mendirikan salat. Wa yu'tu zakat, mereka bayar zakat. Fa idza fa'alu dzalika 'asamu minni dima'ahum wa amwalahum. Bila mereka dah lakukan sedemikian, beriman, tunaikan solat, bayar zakat, maka terpeliharalah darah mereka, tak boleh lagi kita kacau. Wa illa bihaqqil Islam, kecuali dengan hak yang dibenarkan oleh Islam. Apa dia yang dibenarkan oleh Islam, kita tengok di bawah nanti. Apa sebab yang dibenarkan. Maka wa hisabuhum 'ala Allah, kira-kira balasan mereka kita serahkan kepada Allah. Tapi atas dunia ini balasan mereka. Hadzal hadis rawahul Bukhari wal lafzu lahu wa Muslim. Tengok ni para pelajar sekalian. Kata di ulama tafsir, an-nafsul lati haram Allah, 4 kategori manusia ni tidak boleh kita sentuh, tumpahkan darah dia. Yang pertama, Muslim, orang Islam. Yang kedua, zimmi, kafir yang baik dengan kita. Kafir zimmi yang duduk di bawah pemerintahan Islam. Yang ketiga, al-mu'ahad, kafir yang membuat perjanjian damai dengan kita. Yang keempat, musta'min, orang kafir yang minta keamanan dengan kita. Ini jangan kacau. Hadhihi hiyal anfusul lati haram Allah. Ini 4 kategori nyawa yang Allah haramkan kamu sentuh, kamu tumpahkan darah mereka. Maka Nabi kata kecuali dengan hak Islam, iaitu an-nafsu bin nafsi. Tanda tuan-tuan, apa dia hak Islam? Bila orang bunuh orang dengan sengaja, setelah sabit mahkamah putuskan, maka kita berhak bunuh dia. Itu dia panggil bunuh dengan hak. Min qatli nafsin au haddin, ataupun dengan had. Orang ni macam-macam ni boleh dibunuh mengikut syarak, maka itu dibenarkan. Dan at-tariku lidinihi, orang yang meninggalkan agama, dia panggil apa ni dalam bahasa kita, murtad. Orang murtad itu dia panggil an-nafsu bin nafsi. Fa ibadur rahman yang ke-8, wala yaznun, dan mereka tidak pula berzina. Tidak pula berzina. Kata di para ulama tafsir, munasabatul ayah, Allah SWT sebut dalam ayat yang lepas al-qatl al-jali, bunuh secara zahir, bunuh. Atba'ahu al-khafiyah, diikuti dengan membunuh secara tersembunyi,
iaitulah dengan mensia-siakan hak anak. Wala yaznun, mereka tidak melakukan zina. Sebab bila orang berzina, dia akan keluar anak. Anak ni nanti tak tahu anak siapa. Tak ada bin, tak ada keturunan, tak ada nasab. Dan ada sebahagian orang ni bila dapat anak, dia bunuh. Maknanya perzinaan ini menyebabkan zahirnya timbulnya anak-anak yang tak sah taraf. Tidak sah taraf. Maka orang yang baik-baik, orang yang soleh, mereka tidak akan melakukan perbuatan zina. La yaqa'una fi zina, mereka tidak terperangkap dengan perbuatan zina. Dia itulah melakukan perbuatan itu dengan cara yang haram. Dan termasuklah tawabi'uz zina. Apa dia tawabi'? Liwat, simhak, lesbian, apa lagi ni, LGBT. Itu termasuk dalam perbuatan-perbuatan yang fahisyah, yang keji. Baiklah para pelajar sekalian, kita tengok kepada kesan daripada perbuatan itu apa jadi. Wa man yaf'al dzalika yalqa athama. Dan sesiapa yang melakukan demikian akan mendapati balasan dosanya. Jadi siapa dia buat yang tadi, maka dosa dia akan dapati. Jadi di sini para ulama mengatakan tiga-tiga ataupun satu. Dia buat satu ke buat tiga. Siapa dia syirik, bunuh orang, zina, maka hukuman dia kekalah dalam neraka. Sebab apa? Sebab ada syirik kat depan. Ada syirik. Tapi kalau dia buat satu-satu, maka dosa dia ikut, orang panggil ikut satu-satu. Dosa zina lain, dosa bunuh orang lain, dosa syirik saja. Tapi kalau dia syirik, dalam musyrik, kafir, zina pula, dosa lain pula tambah lagi, bunuh orang pula. Maknanya bertingkat-tingkat dia punya tahap ataupun taraf dosa, na'uzubillah. Jadi ada ulama mengatakan dosa yang package lagi dahsyat. Sebab dia bermula dengan kafir, kemudian diikuti dengan dosa-dosa yang lain, maka dia punya balasan dia cukup dahsyat. Apa dia balasan?